terlampau bercakap tentang sains, akhirnya bila Al-Quran bercakap tentang alam ghaib, bercakap tentang syurga dan neraka, bercakap tentang bidadari yang mereka itu seperti yakut dan marjan, ahli sains ini akan tertawakan ayat-ayat itu. Mereka berkata ini tidak rasional, tidak masuk akal. Kita tidak boleh mengkaji tentang syurga, kita tidak pernah mengenali bidadari, ini tidak masuk akal. Ketika itu mereka menjadi sesat. Sebab itu orang yang terlampau mendalami sains, mereka perlu berhati-hati. Sains ada keperluannya, sains ada kepentingannya, tetapi sains tidak mampu menjawab kesemua persoalan. Sebab itu bila kita mengkaji surah Al-Baqarah lama dahulu, Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan tentangnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Selepas itu Allah menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa ini, yang bakal memasuki syurga, yang baru kita sebutkan tentangnya tadi? Ciri pertama apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara ghaib. Nombor satu sekali, surah Al-Baqarah ketika bercakap pertama kalinya tentang golongan muttaqin, ciri pertamanya mereka percaya dengan alam ghaib. Selepas itu baru Allah berkata wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan solat, mengeluarkan zakat, dan begitulah seterusnya. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan ciri mempercayai alam ghaib ini ciri yang amat penting bagi iman. Sebab ada orang mengaku beriman kononnya, tetapi ketika sampai kepada benda-benda ghaib, benda-benda yang sains tidak mampu terangkan, benda-benda yang panca indera tak mampu mengesannya, iman mereka sudah terbuka. Mereka sudah mula tidak mempercayai, mengimani Al-Quran. Sebab Quran bercakap tentang benda pelik, benda yang tak mampu dikesan oleh sains, benda yang tak mampu difahami oleh akal biasa. Maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beriman dengan perkara ghaib merupakan ciri penting yang perlu ada pada orang yang bertakwa, yang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, apa yang Quran katakan percayalah. Cuma bagi saya, pada pengamatan kerdil saya, sebelum kita mampu beriman sepenuhnya dengan perkara baik, kita perlu mengenali Allah dari penjuru alam zahir. Sebab itu ketika Nabi berdakwah, Nabi mengetuk minda dengan benda-benda yang zahir. Ketika Rasul-Rasul berdakwah, dia ketuk akal dengan benda zahir terlebih dahulu, untuk menampakkan kekuasaan Allah, maqam ilahi yang kita sebutkan tadi. Selepas mereka yakin tak mungkin ada Tuhan melainkan Allah, maka selepas itulah mereka wajib mengimani segala apa yang Allah katakan, termasuk alam ghaib. Kita ambil sebagai contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah pada kaumnya. Kaumnya menyembah patung-patung berhala. Bagaimana nak mengetuk minda mereka? Jika Nabi Ibrahim bercakap mungkin tentang syurga neraka, mereka akan tertawa, akan baginda. Bagaimana nak mengetuk minda? Perlu menggunakan hujah yang orang boleh faham, bukan hujah yang orang tak boleh faham. Kita perlu bermula dengan hujah yang orang boleh faham. Maka Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi ke tempat patung berhala dihimpunkan di satu majlis keramaian. Sebelum orang kampungnya, orang keriahnya, orang daerahnya datang ke tempat patung berhala itu untuk menyembahnya, maka dia datang lebih awal. Dia ketuk, dia pukul, dia hancurkan semua patung berhala. Dia tinggalkan cuma patung yang terbesar saja. Dan dia pun sangkutkan
kapak di bahu patung itu. Patung itu besar, terseram indah, nampak gurun, tapi tak boleh buat apa-apa. Dan dia sangkutkan kapak di bahu patung yang tak boleh buat apa-apa itu. Yang lain dia pukul hancur. Orang pun datang, terkejut mereka. Tuhan kita jatuh habis. Tuhan yang tak kita sembah ini, tengok, hancur. Kesian kat Tuhan. Yang nak sembah tu kata kesian kat Tuhan. Terkejut tengok Tuhan tu kena pukul. Maka Nabi Ibrahim pun akhirnya ditangkap. Dan kemudian ditanya, "Kamukah yang menghancurkan patung-patung berhala ini, ya Ibrahim?" Nabi Ibrahim jawab apa? "Tanya pada patung yang besar ini." Nabi Ibrahim tak kata, "Bukan aku yang buat." Itu menipu. Dia kata cara cerdiknya, "Tanya pada patung ni. Tanya pada patung ini. Sebab nampaknya dia masih hidup. Nampaknya dia seko yang tak mati. Dia seko yang tak hancur. Dia masih ada besar. Pula tu ada kapak pula tergantung di bahunya. Jangan tanya pada aku, tanya pada patung ini." Quran mengatakan ketika itu mereka terdiam. Sebab apa? Terketuk minda mereka. Nak tanya pada patung ini, mana boleh dia jawab? Terketuk. Dan Quran menyatakan ketika itu mereka terbuka sedikit kesedaran bahawa apa yang mereka buat selama ini perbuatan yang salah, tidak masuk akal. Tetapi disebabkan oleh ego, mereka akhirnya tetap mengatakan patung ini Tuhan mereka. Saya nak menyatakan bahawa pendekatan Nabi Ibrahim, pendekatan yang mengetuk akal dahulu. Manusia kena diketuk dengan sesuatu yang dia faham terlebih dahulu, sebelum boleh kita membawanya pada sesuatu yang mungkin kita kaitkan dengan alam gaib, syurga, neraka, dosa, pahala. Sebelum boleh dia fahami itu, dia kena jelas bahawa dunia ini ada Tuhan. Penciptanya adalah Allah. Allah ini segala-galanya. Dikiaskan pula dengan diri kita. Kita ni ada jasad, tapi kita juga ada roh. Saintis bercakap tentang jasad. Pakar embriologi menceritakan tentang kejadian insan sejak hari pertama sel-sel itu wujud. Kemudian fasa demi fasa berlaku sehingga lahirlah apa yang kita namakan sebagai insan. Kemudian dilahirkan. Saintis mampu bercakap secara terperinci, mampu membukukan tentang fasa-fasa kejadian insan di rahim ibu. Dan buku itu dinamakan buku yang bertajuk embriologi. Hebat saintis di bidang itu. Tapi tidak ada seorang pun yang berani bercakap tentang roh. Roh bermula dari mana? Bagaimana roh itu dimasukkan ke jasad hingga jasad yang mati itu hidup? Bagaimana ia digabungkan? Ketika kematian berlaku, bagaimana roh dikeluarkan? Siapa pencipta yang mewujudkan undang-undang bahawa untuk hidup jasad dan roh mesti bergabung? Roh begini, jasad begini. Mereka tak mampu bercakap tentang roh, walaupun mereka meyakini roh itu kena ada. Jika tidak, insan tak boleh wujud dan tak boleh hidup. Bila kita mengkaji diri kita berkaitan dengan roh dan jasad, kita sedar di sana ada dua alam. Alam zahir, jasad, dan alam ghaib, roh. Kita perkembangkan ini, maka lahirlah alam yang lebih besar. Alam zahir berkaitan dengan alam yang boleh kita kaji. Alam ghaib berkaitan dengan alam lagi satu yang panca indera tak mampu kesan dan tak boleh kaji. Maka bila Allah bercakap tentang syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada bidadari, dia alam ghaib.